Hai, Assalamualaikum kelas dan selamat pagi. Okey, bertemu lagi kita untuk kelas PDPR yang ke berapa dah ni? 4 kan? Yang keempat. Okey, untuk minggu yang keempat ni kita masih lagi dalam bab 1 iaitu indeks dan masih lagi dalam subtopik 1.2 iaitu hukum indeks. Okey, sebelum ni awak dah belajar 5 hukum indeks. Hukum indeks pendaraban, hukum indeks kalau bahagi akan jadi tolak, hukum indeks kuasa. Ni bila kuasa darabkan dengan yang di luar kurungan, dan awak dah belajar hukum indeks kuasa negatif, dan yang terakhir yang awak belajar hari itu adalah hukum indeks kuasa pecahan. Okey. Jadi awak dah belajar yang tu. Hari ni cikgu nak ajar cara untuk permudahkan indeks bila dia bagi operasi gabungan. Maksudnya ada darab dan juga ada bahagi. Contohnya dia minta kita permudahkan. Soalan dia minta kita permudahkan. Okey, contohnya yang satu, kita permudahkan 4 kuasa 2 darab 4 kuasa 3 bahagi 4 kuasa 10. Okey, macam mana nak selesaikan ni cikgu? Ya, sebab satu ni ada darab, satu lagi ada simbol bahagi. Okey, tak apa. Kita tengok dekat sini. Asasnya adalah sama. Asasnya adalah 4. Sini 4, sini 4, sini 4. Bila asasnya sama, kita boleh terus tulis 4, 2. Kalau darab, jadi apa? Hukum indeks? Yes. Kalau darab akan jadi tambah. So, 2 tambah 3. Sini pula bahagi. Bila bahagi, akan jadi tolak. Yeah. Tolak 10. Sama dengan salin balik asas kita 4. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 tolak 10 negatif 5. So, ini adalah jawapan untuk contoh yang pertama. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua, cikgu ada 2 kuasa 3 tutup kurungan kuasa 4 dekat luar darab 5 kuasa 2 bahagi 2/7 darab 5 kuasa 2 tutup kurungan kuasa 3. Berapa banyak ni operasi yang terlibat ni? Okey. Jangan panik dulu, kita buat satu-satu, okey? So, yang mula-mula sekali kita darabkan yang ni. Hukum indeks bagi apa ni? Kuasa. Bila kuasa dekat luar dengan kuasa ni mesti darab. Dia akan jadi 2. 3 darab 4 sama dengan 12. Darab salin balik 5 kuasa 2. Bahagi 2 kuasa 7 salin balik darab 5 kuasa 2 kurungan 3. Maksudnya 5. 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, dah sampai sini. Mesti awak dah boleh teruskan ni kan. Okey, yang mana yang sama? 2 dengan 2. So, 2. Operasi apa ni? 2 dengan 7 ni. 2 dengan 2 dekat bawah ni. 2 dengan 2 ni adalah operasi bahagi. Sebab ada simbol ni kan. Per ni kan. Per maksudnya bahagi. So, 2. 12 tolak 7. Darab 5. Ni sama juga. 2 tolak 6. So, kira jawapan dia 2. 12 tolak 7 sama dengan 5. Darab 5. 2 tolak 6. Kecil tolak besar akan jadi negatif 4. So, inilah
jawapannya. Boleh ke tinggal jawapan macam ni? Tak boleh sebab ada negatif ni. Kita kena tukar dulu. Ubah dulu lagi satu. Akan jadi 2 kuasa 5 per, yang ni akan jadi apa ni? Kalau kuasa pecahan negatif, kuasa pecahan tak dah, kuasa negatif, dia sebenarnya adalah 5 kuasa 4. Kenapa letak kat bawah ni? Sebab 4 ni ada negatif. Tapi bila kita turunkan bawah, nilai negatif dia hilang. So inilah jawapan dia. Nak kena cari nilai ke? Tak perlu sebab soalan dia minta kita permudahkan saja, bukannya cari nilai. So tinggalkan jawapan dalam bentuk ini sahaja. Okey, boleh Okey, cikgu bagi lagi contoh soalan yang ketiga. Nak bagi sikit-sikit je hari ni. Nak bagi awak faham je. Okey. Soalan yang ketiga. Kita ada 5 A kuasa 3 B kuasa 4 darab A kuasa 2 B kuasa 2 per ataupun bahagi A kuasa 5 B kuasa 9. Okey, macam mana nak selesaikan ni cikgu? Sabar dulu, kita buat satu-satu. Okey. Yang ni dulu. 5 salin balik 5. Okey. Tengok. Ada indeks apa ni? A. Asas dia A. Yang ni pun sama A. So, kumpulkan A dulu. Jadi 5 A. A ni operasi apa dekat tengah ni? Yes, operasi darab. Bila darab akan jadi tambah. So, A kuasa apa ni? 3 tambah ni A ni kuasa 2. Okey. So, tulis. Lepas tu, sebab ada darab ni, still lagi darab. B pula. Kumpulkan B. Kuasa 4. Yang ni, tambah 2. Salin balik yang bawah. A kuasa 5. B kuasa 9. So, 5A kuasa berapa ni? 3 tambah 2 sama dengan 5 darab B 4 tambah 2 sama dengan 6. Dan yang bawah salin balik. A kuasa 5 B kuasa 9. Okey, lepas dah dapat macam ni, barulah kita buat yang operasi bahagi ni pula. Yang per ni. Kan operasi per ni adalah operasi bahagi kan. So, kita buat yang tu pula. Macam mana nak buat dia? Kita ambil 5A. Kita kumpulkan A dulu. A 5. Tolak berapa ni? Ni kan bahagi. So, A sini juga. So, tolak 5. 5A. 5 tolak 5 darab B 6 tolak 9. So, akan dapat 5 A 5 tolak 5 sama dengan kosong. Tulis kosong dekat atas tu. Darab B kuasa negatif 3. Okey. Dah sampai sini. Lepas tu apa yang kita perlu buat? Okey, cikgu nak ingatkan awak. 5A kuasa kosong. Okey, sebenarnya A kuasa kosong sama dengan 1. So, A kuasa kosong 1. 1 darab dengan 5. So, 5 darab 1 sebenarnya adalah 5. 5. Lepas tu, yang bawah ni macam mana kita nak tulis ni? Cikgu dah ajar dia kan? Kita ubahkan dia. Kita tak nak negatif ni, kuasa negatif ni. So, kita buat per B kuasa 3. So, terus dapat jawapannya adalah 5 per B kuasa 3. Yang keempat, kita ada 3Y kuasa 2 darab 5Z darab 2Y kuasa 3 darab Z kuasa 7. Ya, sekarang ni ada Y, ada Z.
Lepas tu ada nombor kat depan ni tak sama. Bila nombor ni tak sama, kita kumpulkan nombor dulu. Kita kumpulkan nombor 3, 5 dengan 2 ni kat satu tempat. Apa dulu? Kita buat 3 darab 5 darab 2. Lepas tu barulah kita kumpulkan Y. Darab Y kuasa 2. Ada lagi tak Y? Ada satu lagi Y. Y kuasa 3. Bila darab sini, dia akan jadi tambah 3. Okey, ada lagi tak Y? Dah habis Y. Barulah kita darabkan dengan Z pula. Z kuasa 1. Ingat bila Z ni tak ada kuasa, dia sebenarnya adalah kuasa 1. So Z kuasa 1 tambah berapa ni? 7. Lepas tu kira yang ni dulu. Kira yang nombor ni dulu. Kira semua nombor ni. 3 darab 5, 15. 15 darab 2 sama dengan 30. So tulis 30. Salin balik Y 2 tambah 3, 5 darab Z 1 tambah 7 sama dengan 8. So Z 8. So ini sahaja jawapan dia. So cikgu harap awak semua boleh faham untuk keempat-empat contoh yang cikgu terangkan tadi. Untuk tahu faham ke tak, cikgu akan berikan latihan tambahan untuk awak buat dan hantar kepada cikgu. Okey, terima kasih kelas.